Assalamualaikum, terima kasih kerana setia menonton rancangan Nukilan Misteri. Baik, untuk episod kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah mengenai pengalaman seram seorang pemandu Grab. Sebelum aku mulakan, aku minta jasa baik korang untuk subscribe channel aku ni. Okey, jom kita mulakan kisah kita pada kali ini. Kisah ini ialah mengenai seorang pemandu Grab yang bernama Reza. Pada suatu hari, seperti biasa Reza membawa kereta sambil menunggu order dari pelanggan masuk. Tiba-tiba, ding! Terdengar notifikasi dari apps Grab yang menandakan ada customer telah menanti untuk mendapatkan perkhidmatannya. Lokasi yang diberikan oleh customer itu tidak bernama ataupun engnon. Mungkin itu adalah lokasi rumah customer itu sendiri. Reza pada waktu itu tidak mengesyaki apa-apa yang aneh, kerana baginya perkara itu adalah perkara biasa selama dia berkhidmat sebagai pemandu Grab. Reza mengaktifkan aplikasi Waze untuk pergi ke lokasi tersebut. Sewaktu dalam perjalanan untuk ke lokasi itu, Reza berasa tidak sedap hati. Semakin hampir dia mendekati lokasi tersebut, semakin kuat perasaan itu dirasakannya. Ditambah pula dengan suasana kawasan yang dilalui untuk ke tempat itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan rumah kedai kosong yang tidak berpenghuni dan telah lama ditinggalkan. Tetapi Reza tetap meneruskan perjalanan sehingga dia tiba di lokasi yang diberikan itu. Reza memberhentikan kereta. Pada ketika itu jantungnya tidak henti-henti berdegup kencang. Mana tidaknya, di sebelah jalan tempat dia memberhentikan keretanya itu ada sebuah rumah usang yang kelihatan amat menyeramkan dan di kawasan itu juga tidak kelihatan satu pun kelibat manusia. Oleh kerana berasa tidak sedap hati, Reza pun nekat untuk berpatah balik. Pada ketika inilah, beliau mula diganggu. Dari arah tempat duduk penumpang bahagian belakang, dia terdengar ada suara halus yang seakan-akan sedang bersembang. Padahal pada waktu itu cuma ada dia sendirian sahaja. Oleh kerana terlalu takut, Reza pun terus menekan pedal minyak untuk menambahkan lagi kelajuan keretanya. Namun, semakin laju dia memandu, semakin kuat juga suara itu kedengaran. Tambah memburukkan keadaan, suara yang tadinya kedengaran seperti bersembang, kali ini ia bertukar menjadi hilaian yang menyeramkan. Reza semakin bertambah takut. Kakinya menggeletar. Peluh jantan membasahi wajahnya. Dia terus memandu dengan gangguan hilaian tawa yang menyeramkan itu. Apa yang peliknya, dia merasakan yang perjalanan untuk keluar dari kawasan itu terasa amat lama. Berbeza dengan sewaktu dia sampai ke tempat tersebut yang di mana jangka masa yang diambil hanyalah sekejap sahaja. Semakin lama dia memandu, Reza menyedari yang dia seolah-olah telah melalui jalan yang sama berulang kali. Sehinggalah sampai ke sebuah jalan di mana dia mendapati sebuah rumah usang dan rumah tersebut ialah rumah yang dia nampak sewaktu dia memberhentikan kereta ketika mula-mula sampai ke tempat itu. Apa yang lebih mengejutkan, di tepi jalan itu terdapat sosok perempuan yang berambut panjang berpakaian kain putih lusuh seolah-olah sedang menunggu kedatangannya. Reza terus menekan brek sekuat hati. Keretanya hampir sahaja terbabas akibat tindakannya itu. Dia sudah buntu bagaimana hendak menghadapi perkara tersebut. Di dalam kereta hilaian ketawa semakin menggila. Jika tidak kerana semangatnya kuat, mungkin Reza telah pengsan di saat itu juga. Reza pun menenangkan dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia terus azan di dalam kereta sekuat hatinya. Pada masa yang sama dia menekan pedal minyak keretanya. Kereta Reza menderu laju sehingga melintasi sosok berambut panjang itu. Reza sempat menjeling ke arah cermin sisi dan belakang kereta. Kelihatan sosok itu sedang terbang melayang mengekori keretanya. Dum! Terasa ada benda yang seolah-olah telah mendarat di atas bumbung keretanya. Reza yakin yang lembaga tersebut sedang berada di atas bumbung. Pada waktu yang genting itu, dia pun teringat akan doa yang diajarkan oleh tuan gurunya. Dia pun berkumat kamit membaca doa tersebut dan juga apa-apa sahaja ayat Al-Quran yang terlintas di dalam fikirannya. Akhirnya suara itu semakin lama semakin perlahan. Dan keretanya yang tadi terasa berat beransur-ansur menjadi ringan. Mujur dia sempat menekan butang rekod audio pada telefon bimbitnya untuk dijadikan bahan bukti.
Apabila keluar sahaja dari kawasan itu, dia merasakan ada deruan angin yang keluar daripada kenderaannya. Dengan serta-merta suara itu pun terus hilang. Pada malam itu, Reza telah membatalkan hasratnya untuk bekerja lebih masa. Dia terus pulang menuju ke rumah. Pada keesokan harinya, Reza pun berjumpa dan menceritakan pengalamannya diganggu Pontianak kepada rakan-rakan pemandu Grabnya yang lain. Dia membuka rakaman suara makhluk itu yang sempat dia rakam semalam. Dalam rakaman tersebut jelas kedengaran suara perempuan sedang mengilai. Berdasarkan lenggok nada itu juga ia kedengaran seperti orang-orang dahulu kala. Rakannya mengatakan yang tempat tersebut memang keras dan merupakan sarang kepada makhluk tersebut. Menurut mereka lagi, telah ramai pemandu Grab yang terkena dan mengalami gangguan yang sama. Semenjak daripada hari itu, Reza akan lebih berhati-hati apabila menerima tempahan daripada customer. Dia akan memastikan dahulu lokasinya supaya pisang tidak berbuah dua kali. Baik, itu sahaja cerita untuk episod kali ini. InsyaAllah aku akan ceritakan kisah-kisah yang lain pada episod yang akan datang. Bagi korang yang nak kongsikan pengalaman seram atau misteri, korang bolehlah emailkan kisah korang di lepazo@gmail.com. Baiklah, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.